وبركاته إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, tengah hari ini kita dapat hadir ke masjid dalam rangka kita nak tunaikan kewajipan solat Jumaat, solat yang difardukan kepada tiap-tiap orang Islam yang mukallaf, khususnya yang lelaki, artinya dalam seminggu paling lekeh hukum lah yang masjid sekali, masjid sekali dalam seminggu, sebulan 4 kali. Alhamdulillah lah, boleh hadir. Adapun orang-orang yang kecuali tak boleh sakit, teruk, apa semua itu, menjaga orang yang nazak nak mati, itu adalah keharusannya. Nak mati lah, kita gagah nak main lah, bagilah ada seorang ke, itulah dengan semua orang, tinggal perempuan semua orang jaga sana, contohnya begitulah. Dalam keadaan yang lain, barangkali hujan yang sangat lebat, kita nak buat kereta wifi tu buka 3 lah, tapi tak berpada hari, dengan ayat yang datang mencurah-curah tu. Kalau sekat sikit-sikit tu barangkali tak termasuk lah kot, sebab tempat lain dia boleh pergi, dia puasa lapar ayam bakar apa, dia boleh naik kereta start pergi, nak kena naik motor pun dia pergi, hujan sikit saja. Jadi kita bersyukur lah kerana kita dipilih. Jadi Allah SWT bagi keizinan kepada kita, dan kita nak pergi satu tempat tu kan, memang tu, tapi kan Allah Ta'ala tak benar, tak boleh pergi, walaupun kita nak pergi. Jadi kita nak niat, pasang niat dalam pada hati kita bahawa kita ni mau pergi tiap-tiap kali, boleh tiap fardu pun, mau main 5 kali sehari, kita niat itu kan, jangan tak niat rajin aku pergi, tak rajin tak. Kalau kita buat yang tu pakai tak kan, kerana dunia ni tempat ujian. Kita pasang niat selesai, tiap-tiap pergi, tiap-tiap kali nak pergi, tapi kalau ada halangan apa semua, nak buat macam mana kan, boleh hari-hari kita ada pergi surau, ada pergi masjid, walaupun tak penuh, tapi Alhamdulillah lah, boleh main. Dan main tu macam-macam kategori pula, boleh main saja, boleh main sembahyang saja, tak boleh beriktikaf dan sebagainya. Sayanglah kalau main awal sikit, pahala iktikaf tu banyak. Contoh je lah, boleh zikir, boleh itu, boleh ini. Jadi pada minggu ni saya nak sentuh sikit tentang apa ni, orang nak kahwin lah, ni. Kadang-kadang orang-orang kita ni, dia anak nak kahwin pun dia segan nak bincang dengan kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia, jiran-jiran dia, tak mau, macam nak sembunyi pula. Benda tu bagus kan, kahwin tak mau. Jelas-jelas minit dia pun main lah kat saya, borang tu tak lengkap lah, apa lah semua. Kalau wali tu ada lagi tak apa, ni wali tu abang dia, akak pedik dia dulu Kelantan, di Johor, tak tanda tangan pun dia
borang tu di elok lah kalau tuan-tuan tanya dulu rakan jiran-jiran kita khususnya yang dah besar buat kenduri dengan setahun dua ni lah kenduri pun kenduri kahwin kerana tergendala dia kata Allah nak ambil cuti pula dah, nak ambil isi borang pun nak cuti pula dah. Anak kerja di Penang misalnya, kerja di mana kan, Allah ingat kan hari akad nikah tu tanda tangan di borang tu, ingat macam tu pasal apa? Pasal tak tanya jiran-jiran, rakan-rakan, kawan-kawan yang pengikah tu pergi borang lagu mana. Saya pun nak tolong macam mana kan, kata kena pos laju ke apa buat lah macam mana. Itu kalau wali tu jauh, kalau wali tu dekat tak apa lah, hafsu ayah hang apa tanda tangan dulu tak pergi jumpa dia, itu senang lah. Tapi yang ni banyak juga tu, khususnya yang bapak dah meninggal ataupun bapak dah bercerai, dia jauh apa semua itu ni, barangkali apa pun tak tahulah apa masalah, tak sembang dengan kawan ke apa lah. Dan setengah tu dia ingat isi borang tu terus pergi buat agama. Pergi buat agama selesai kan, buat agama tembak baik main kat apa ni Korea kita balik di mana dia tinggal, mana dia main balik, dia kena jumpa juga, dia tahu ingat tak jumpa dah nanti imam ingatkan masa nak akad nikah tu lah. Buat masalah ni dah 8 lah kan, yang 7 dah 8 ni cuti apa tu ada lah 2-3 pasang begitulah. Jadi tuan-tuan apa ni sembang-sembang lah sama dengan apa ni, dengan rakan-rakan kita ni. Tapi macam kita lah, kalau dia buat tengah sembang kita nak sembang je nak apa macam kalau dia sembang tanya apa boleh lah kita awak sial dia yang sial. Tapi itulah disuruh kita bermasyarakat bermasyarakat kita yang tak ada anak-anak ataupun lepas dah anak-anak lepas dah buat tak kisah lah kan, tak kisah lah. Jadi kita ada buat hidup ni dalam andaian saja, andai tak apa dekat-dekat ni nak buat ni tuan-tuan boleh isi borang tu seawal 6 minggu lagi setengah 2 bulan tengah 2 bulan lagi nak akad nikah lah, nak akad nikah tu. Bagi yang lelaki dia buat dulu, pasangan lelaki dia buat dulu, kemudian dia siap buat pergi kat perempuan kalau dalam Korea lain-lain kalau Korea dekat kita saja, yang lelaki itu duduk di Tamaria, yang perempuan duduk Taman Kuda buat pergi sekali pun tak apa yang tu kan. Saya dalam satu apa orang panggil satu pejabat agama, satu pejabat agama tak apa. Masalah negeri lain-lain dari Pulau Pinang, lelaki daripada Pulau Pinang, maka dia kena buat hak dia dulu lah, siap hak dia dulu barulah buat main kat perempuan, orang perempuan pula buat. Jadi ada juga yang tak tanya orang ni buat main dua-dua saja, hak lelaki pun buat main, hak perempuan pun main. Boleh buat ni kata hak ni hak Pulau Pinang lah, kena buat di Pulau Pinang dulu lah. Itu betul lah. Jadi saya bercakap ni supaya tuan-tuan dapat bersembang lah, kuat-kuat ada orang bertanya ada rumah ke apa ke macam mana lah, begitulah. Dan kebanyakan orang tu pula dia punya senarai semak tu tak ada, padahal dia test dia ada, dia tak ibu tak ada lah, saya print semua lah. Yang berani tu, yang apa, yang confident tu je buat, padahal benda tu betul lah. Yang duk print tu ada, dia tak ada macam mana tu tak ada. Kalau budak boleh tersekih kepala orang macam di sekolah kan, sekarang ni jadi hak ni takkan kita nak tahu itu apa imam apa dah cengih dalam keadaan tak apa cengih dia pun macam-macam report sama di dalam Facebook lah semua lah, di WhatsApp lah apa lah. Kadang-kadang saya tak tahu benda tu, bila pergi jabat agama mereka ada benda tu, dia tetik imam tengok saya tak pakai mask lah masa tu macam ni dua orang yang dia pakai macam jasman, dia pakai mask. Kalau saya jasman saya kenal, dia pakai mask saya kenal, tapi kawan tu saya tak kenal siapa dia, saya pun tak kenal. Sebab agama tunjuk orang ni siapa dia dia terjaga-jaga tuan-tuan
siapa yang duduk di Korea Taman Peruda, tu imam dia macam cengih, bengkeng sikit macam mana, susah. Dia susah tak mana saya tak tahu, saya tak tahu. Pasal dia anak perempuan kita tak tanya pun alham macam mana, lelaki hang lah baca lagi kan, tak menjawab lelaki dah. Tapi kalau lelaki kita tanya juga, mengucap macam mana, selawat je nak hak tu saja. Kadang-kadang alham tu tak apa nak betul sangat, terus sangat kita suruh kata lah, kadang-kadang 2-3 kali dia tak boleh nak kata lagi. Ibarat kadang-kadang hak tu ke hak mana yang kita cengih. Jadi kat perempuan ni, kalau anak murid saya gempak lah ni saya nak tanya apa berdoa kunut je lah, itu lah tak pernah pun suruh, tapi gempak lah. Lalu nak tanya pengantin lelaki tu, saya lagi nak tanya hak perempuan pula doa kunut. Tak kira lah panjang ke pendek ya. Hak tu gempak je, tak pernah suruh kan. So cuma kata lagu tu lah. Jadi itu hak nak kahwin lah tuan-tuan lah. Jadi kita ni anak-anak kita kalau boleh kita nak beri cepat lah. Kita tanggung dosa apa yang senang. Jalan sana jalan sini, rata pergi. Dan kadang-kadang yang saya pun berasa tak apa seronok alat sikit yang pergi nak tanda tangan wali tu tak wali ke tak. Pergi dengan ni pasangan lah. Kena kata tu hingga sikit je lah. Ni nak motor kata ish ish saja lah. Nak buat macam mana, bagi mereka tak ada apa lah, besok lah kan. Jadi kita ni kalau orang tua-tua kata bahasa macam pelik tapi sebenarnya bagi mereka tak ada pelik apa. Dulu kalau orang bunuh orang di satu kampung saja baik lah, nak kemat apa lah ni hari-hari orang bunuh, nak kita tak kasar apa lah, sama bunuh dia ceking adik baru kan ni. Dari situ dari sini macam-macam. Jadi itulah tuan-tuan sama lah dengan pengaruh dadah dan sebagainya pun. Masa saya bertugas dulu, saya tak ingat berapa puluh tahun dulu, dia kata tahun 2020 lah, 2000 berapa lah dia kata, tuan-tuannya tiap-tiap rumah ada seorang yang jadi penagih lah. Macam mana je betul ya, kita panjang lah, ada saja tu dia dah. Masa tu kita tak ada nak terima macam mana ya. Bila sampai masa dia tengok sungguh dah lah. Ni dah taman kita apa, kita dah dengar apa kata tayar kereta apa hilang lah, masuk dalam WhatsApp masjid kan. Saya jarang baca WhatsApp masjid ni, kadang-kadang sajalah saya baca tengok hilang pula dah tayar. Tak dia ya Allah, dia buat pagar hilang. Kadang-kadang dicuri exhaust, kemudian kereta mahal ekor ke apa mistis ke apa-apa, dia pergi gaji dia pergi potong kerana boleh jual mahal ke boleh cakap bateri tu lama dah kita banyak kata kan, bateri tu tayar pula patah exhaust kalau macam ni teruk sikit lah kita kan, teruk sikit lah. Kita tu seru ke arah kebaikan, tapi itulah halangan-halangan dia tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian jadi hanya sambung sikit lah tak baca banyak perjemaah ni. Di sini kita waktu-waktu yang dilarang solat dilarang, tak boleh mayang baru mayang sunat. Yang pertama sesudah solat subuh sehingga terbit matahari. Sesudah subuh ada orang bilang sunat tu sunat ni tak boleh lah sunat tapi kalau nak qada pun elok pergi sembahyang tang lain kan. Sembahyang tang orang pelik, tengok ibu lepas subuh saya naik haji ni pagi ni macam mana, ingat hati lah kan apa padahal dia sembahyang qada ke apa ke mana kita beritahu kan. Dia setengah-setengah orang dia kebiasaan dah sembahyang subuh, sunat subuh tak ada di rumah main-main ni orang komat dah macam mana, sedangkan pahala dia begitu besar kan. Berat apa pahala dia macam seisi dunia dunia ni dia punya begitu. Dia sembahyang sunat subuh boleh sembahyang lepas sembahyang subuh tu,
Tapi kau nak mayang tang ni je lah. Orang tuan ni syekh ni apa begini dia kalau nak tunggu sembahyang di rumah habis lah waktu subuh tu. Kita nak niat sahaja sembahyang sunat subuh kerana masa tu masih ada subuh lagi kan, masih ada subuh lagi. Kalau kita tak kuala balik sini balik sini lah apa habis subuh lah, bukan sikit aja nanti kau tican makan apa semua nak niat aja nak boleh kan, nak niat Allah. Jadi bagi orang yang biasa dia sayang kan, orang yang tak biasa nak sayang apa subuh pun tak mayang yang main ni mayang semua lah, subuh pun tak mayang tambah ke sunat dia, pahala dia begitu banyak tapi tak nampak pahala tu. Tapi kalau supermarket buat apa tawaran beras kata potong RM3 celapak dia tunggu je RM2 RM3 Baik, yang kedua kita ketika terbit matahari sehingga sempurna terbitnya. Ini takut jadi macam apa? Macam Jepun lah, Jepun matahari naik kan. Arwah tu arwah mati pun lama lah. Semua cakap pasal Jepun pun Islam tak sampai yang elok lagi. Kawasan kita ni masih tu tiru Jepun ni. Mayang macam mana tak tahu lah. Tapi masa tu duduk tunggu mayang Islam betul ni tak sampai kalau sampai pun tak berapa nak sempurna lah, gitu-gitu saja baru saja tuan Islam ni yang dia kata dakwah sampai tu saya ingat saya masih mengaji di Maktab Mahmud Ustaz masa tu Iran Ayatullah Khomeini naik dia lah yang lawan Amerika. Sebelum tu siapa berani lawan mereka ketak juga tebak tak Amerika sikit pun tak punya Amerika terlebih dari Tuhan ni pasal apa? Pasal akidah lah, kepercayaan dia tu cukup nipih lagi pada kulit bawang dan dia takut mati takut mati buat hang tak takut mati siapa kau tak takut kan. Tapi kalau kita kata lah akidah tu kuat kalau kena mati dihantar dengan musuh dan sebagainya kira mati tu bagus lah kena lawan jihad tapi bukanlah kita kata tak mana ada aku nak pergi lawan bukan macam tu tapi mana tahu berani juga lah dalam keadaan tertentu sampai orang tak berani main masjid masa itu ni masa Covid kita takut mati. Saya adalah hati saja saya kalau masjid bagus kan mana mati sini bagus saya kata tapi tak capai tahap tu tak capai tahap tu dia kata macam mana kalau mati di rumah bagus juga dia nak mati di rumah juga mati di masjid bagus juga siapa nak mati siapa tak nak mati tuan-tuan dapat pension 3,000 4,000 mau mati lah mati apa duit tu boleh tak mau ni berapa bulan 7 boleh 90 hari 10 hari atau 17 dapat dari dia siapa pun tak mau mati lah duit dia dapat orang nak mati ni duit tak dapat tapi mau tak mau kita kena mati dan kita kena buat persiapan tu. Baik, sikit lagi ketika matahari betul-betul dikemuncaknya sehingga tergelincir. Ini matahari duduk tengah-tengah langit dah kata semua ni tengok di takwim lah. Keempat, sesudah solat asar sehingga terbenam matahari. Ini pun tak ada lepas yang asar kadang-kadang tersasul ada orang tersasul kan niatan nak mayang orang ni dekat balik siapa aku nak mayang tak ada lah Yang kelima, ketiga terbenam matahari hingga sempurna terbenamnya. Apa orang panggil dia matahari jatuh kan, jatuh masa tu orang-orang yang menyembah matahari ni jadi kita tak mahu jangan buat masa tu sembahyang yang sunat mutlak ni tapi kalau main masjid baru masuk masjid itu tahiyatul masjid mendatang kita baru main itu tak apa saja dalam keadaan senang cakap yang tak payah lah nak sembahyang saja punya sunat 2 rakaat kerana tak mahu. Berapa orang tuan-tuan yang buat sembahyang tu orang katanya saya hanya bagi pun payah
Mayang sunat saja saja aku mayang sunat 2 rakaat kerana tak apa ya. Ada juga lah benda-benda yang mendatang barulah kita ke tempat ini tuan-tuan. Dah sampai masa dah. Aku qauli hadza wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله رسول الله. اللهم رب العالمين والتامة وصلاة القائمة أتي سيدنا محمد الوسيلة والفضل والشرف إنك لا تحب. Sidang ya rahmati Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud apabila khatib sedang berkhutbah janganlah kita bercakap atau berkata atas sama lain kerana ia yang menghilangkan pahala Jumaat. Oleh demikian itu marilah kita sama-sama dengar setahun insya-Allah. Alhamdulillahilladzi faqqaha man arada bihi khairan fid din wa 'azza al-'ilma wa rafa'a ahlahu alladzina ittaqaw wa kanu bihi 'alimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسى قواعد الشرع وبينها أحسن تبيين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat rahimakumullah, member ingin berpesan kepada tuan-tuan termasuk diri khatib sendiri agar marilah sama-sama kita bertakwa ke hadarat Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan memperkukuhkan pengabdian diri kita hanya kepadanya dengan melaksanakan segala titah perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini akan menjadikan kita insan yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Muslimin yang dirahmati Allah, kita sebagai hamba Allah yang mukmin perlulah banyak bersyukur terhadap apa jua kurniaan yang tidak terhingga kepada kita selama ini. Tajuk khutbah pada hari ini ialah qanaah, hiasan pribadi terpuji.
Istilah qanaah berasal dari bahasa Arab yang bermaksud merasa cukup, merasa puas dan redha terhadap apa yang diberikan serta tidak meminta-minta. Orang yang memiliki sifat qanaah akan merasa cukup dengan apa yang diperolehi meskipun ia sedikit. Maka hati pun akan menjadi tenang dan jauh dari sifat tamak. Rasulullah SAW menjelaskan bahawa seseorang yang hidup secara qanaah maka dia telah termasuk dalam kalangan orang yang beruntung. Seperti mana dalam sebuah hadis baginda an Abdullah bin Amr bin al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allah bima atah. Maksudnya dari Abdullah bin Amr bin al-As bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya beruntunglah orang yang masuk Islam, yang mendapat rezeki secukupnya dan dia pula merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maksudnya, sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Kebanyakan ahli tafsir menjelaskan bahawa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik di dunia itulah yang dikenali sebagai qanaah. Sidang muslimin yang dirahmati Allah, kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amat sederhana sekali. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berehat di rumahnya sambil berbaring di atas tikar yang diperbuat daripada daun tamar. Tiba-tiba seorang sahabat yang bernama Ibni Mas'ud datang menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana pada masa itu Rasulullah tidak memakai baju, maka Ibni Mas'ud melihat bekas anyaman tikar itu melekat di tubuh Rasulullah SAW. Melihat keadaan yang demikian, maka Ibni Mas'ud rasa sedih dan menitiskan air mata. Beliau berkata di dalam hatinya, adalah tidak patut bagi seorang kekasih Allah dan seorang pemimpin negara hidup dengan cara demikian. Lalu Ibnu Mas'ud pun berkata, ya Rasulullah, bolehkah saya membawakan tilam ke sini untuk tuan? Rasulullah menjawab, wahai Ibni Mas'ud, apalah arti kesenangan hidup di dunia ini bagiku? Hidup di dunia ini bagiku bagaikan seorang musafir dalam perjalanan jauh. Lalu dia singgah sebentar berteduh di bawah pohon kayu yang rindang untuk berehat. Setelah itu aku harus berangkat meninggalkan tempat itu untuk meneruskan perjalanan yang sangat jauh dan tidak berpenghujung. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, dalam satu peristiwa lain pula, ketika Rasulullah SAW menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Talib, pada masa itu Rasulullah menjemput Abu Bakar, Umar dan Usamah untuk membawakan persiapan kahwin bagi Fatimah. Mereka tertanya-tanya apakah yang disiapkan oleh Rasulullah SAW untuk putri tercinta dan menantunya yang tersayang itu. Ternyata Rasulullah hanya menyiapkan gandum yang telah digiling, kulit binatang yang sudah disamak, sebuah cerek dan sebiji pinggan. Setelah mengetahui hal itu, maka Abu Bakar pun menangis.
Ya Rasulullah SAW, hanya inikah persiapan untuk Fatimah? Tanya Abu Bakar dalam terseduh. Ini sudah cukup bagi orang yang berada di dunia, jawab Rasulullah SAW sambil menenangkannya. Kemudian Fatimah keluar dari rumah dengan memakai pakaian pengantin yang sederhana, tetapi dalam keadaan itu baju yang mempunyai 12 tempat tampalan. Tiada pula padanya perhiasan yang mahal-mahal. Walimah pernikahan putri Rasulullah SAW itu amat sederhana sekali. Kerana kesederhanaan ada sebahagian kehidupan Rasulullah SAW sendiri. Sebenarnya Rasulullah mampu untuk mengadakan walimah putrinya secara besar-besaran dengan meminta bantuan daripada sahabat yang kaya. Tetapi sebagai manusia yang terpuji, Rasulullah SAW ingin menampilkan sifat kesederhanaan, sifat qanaah, serta bersikap iffah dari segala kekurangan, untuk tidak meminta-minta kepada insan lain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sifat qanaah dapat membersihkan hati manusia daripada penyakit tamak akan harta dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki. Seseorang yang dikurniakan kekayaan duniawi perlulah menyadari bahawa kita tidak akan hidup selama-lamanya, dan seluruh harta yang dimiliki pasti akan ditinggalkan, dan yang tersisa hanyalah kain kafan yang akan dibawa bersama ke dalam liang lahat. Qarun adalah antara contoh manusia terkaya yang dikurniakan Allah. Qarun telah diberi nasihat berkali-kali oleh Nabi Musa untuk kembali kepada Allah, sebagaimana yang dirakamkan di dalam surah Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Maksudnya, dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat, dan janganlah engkau melupakan bagianmu, yakni keperluan dan bekalanmu dari dunia, dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik padamu dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Lalu Qarun menjawab dengan sombong melalui kata-katanya, qala innama utituhu ala ilmin indi. Maksudnya, Qarun berkata, sesungguhnya aku dikurniakan akan harta itu semata-mata kerana ilmu dan kepandaian yang ada padaku. Maka tak kala Qarun berada di atas puncak kesombongannya, lalu Allah telah membenamkannya ke dasar bumi, yang dinyatakan dalam surah Al-Qasas ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maksudnya, maka kami benamkan Qarun beserta rumah dan pengikutnya ke dalam perut bumi, maka tidak ada sesiapa pun yang mampu menolongnya daripada azab Allah, dan tiadalah ia termasuk dalam golongan orang yang dapat menyelamatkan dirinya. Muslimin sidang Jumaat yang berbahagia, mengakhiri khutbah pada hari ini, member ingin menyeru sidang jemaah sekalian agar marilah kita bersyukur di atas nikmat nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Bersyukurlah
atas kesihatan yang kita miliki. Bersyukurlah atas rahmat dan nikmat yang kita miliki. Bersyukurlah dan sentiasa bersyukur di dalam segala perkara yang kita miliki daripada Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah sifat sombong dan apa yang kita miliki, kerana ia bukan milik kita, tetapi ia adalah milik mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وزخنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن النقائص والمعايب وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي سبيل النجاة والفلاح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم. أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بدلشة وولي عهده دولية مولية تنكو شرف الدين بدلشة ابن السلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير ذات إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله